Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketirih. Saya mengucapkan terima kasih atas sebab Ketirih telah mendedahkan bahawa pada tahun 1990-an harga minyak hanya lebih kurang dalam $20 satu barrel. Dan pada ketika itu dengan harga minyak yang serendah itu, kerajaan mampu memberi subsidi. Tapi apabila harga minyak telah melambung sehingga $100 sebarrel, ini berarti bahawa pendapatan kerajaan bertambah. Ini merupakan penipuan yang sering dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Dia hanya menceritakan tentang soal harga minyak yang naik tanpa dikaitkan dengan hakikat bahawa apabila harga minyak naik, maka pendapatan kerajaan itu pun naik. Dan sepatutnya kalau pada tahun 1992 kerajaan mampu memberi subsidi, sepatutnya pada tahun 2014 kerajaan lebih mampu sekiranya pengurusannya telus dan bertanggungjawab. Saya ingat Ketirih tidak boleh menafikan pada tahun 1992 sumbangan daripada hasil minyak adalah begitu kecil kepada the coffers of the government, dengan izin Tuan Speaker. Ketirih. Tetapi sekarang ini dengan harga minyak yang telah melambung, hakikatnya Petronas dan minyak menyumbang hampir 40% daripada pendapatan kerajaan. Ini bersamaan dengan hampir 80 bilion. Kemana duit itu pergi? Apakah masalahnya apabila kita mencapai pendapatan sebanyak 80 bilion, kita menggunakan 20 bilion, 30 bilion, 40 bilion untuk memberikan subsidi kepada rakyat? Terima kasih. Ketirih, boleh saya cakap sikit, Ketirih? Tadi apa yang dibangkitkan oleh Shah Alam ialah mengenai pendapatan kerajaan pun naik disebabkan harga minyak naik, tetapi beliau tidak memberitahu kepada Dewan ini bahawa kenderaan juga di dalam di jalan raya juga meningkat. Contohnya pada tahun 2008 kita hanya mempunyai 13.6 juta kenderaan, tetapi 2013 contohnya kita mempunyai 23 juta. Nah, sila 3 kali duduk cukuplah dulu. Tak boleh duduk. Ini kena soal jawab dengan saya, tak boleh jawab dia. Saya terus jawab dia punya. Tuan dan Pertua, inilah satu manifestasi kebodohan pengurusan ekonomi. Tuan Speaker, dia mungkin memaksa fikir. Tuan Speaker, saya fikir Tuan Speaker, saya minta inilah contoh tarik balik perkataan kebodohan. Kalau tak boleh jawab hujah dengan hujah, fakta dengan fakta sekalipun, saya ulang lagi. Tunjuklah. Hormat, duduk. Dua. Seharusnya ahli yang berhormat paham, jangan terlampau sensitif sangat. Baru sebentar tadi saya dengar Shah Alam kata inilah penipuan Barisan Nasional. Sebetulnya salam duduk. Sebetulnya perkataan seperti begitu unparliamentary. Saya sengaja tidak tegur oleh kerana tidak ada bantahan daripada sebelah. Jadi kalau kita timbang kebodohan sama penipuan, sama juga berat dia pada saya. Sila duduk dulu. Saya belum siap lagi yang bermat. Jadi elakkan perkataan seperti begitu, karena ada di antara kita yang tebal telinga, ada di antara kita yang tahap kesabaran cukup tinggi, ada yang sensitif begitu. Jadi oleh kerana tadi Shah Alam saya tidak tegur apabila menggunakan perkataan penipuan, maka terima saja kebodohan itu. Tetapi lain kali Ketirih dan ahli yang berhormat yang lain jangan lagi gunakan perkataan seperti begitu. Terima kasih. Saya mengulangi balik. Digunakan penipuan, BN Salam serupa. Dia orang mengakui ianya betul. Digunakan kebodohan. Sama saya yang menentukan perkataan-perkataan yang boleh digunakan atau tidak.
Ketere, lain kali jangan gunakan perkataan begitu, dan begitu juga yang berhormat yang lain. Jangan gunakan perkataan-perkataan yang mengundang bantahan. Sila Ketere. Tuan Ketua, saya tidak menyalahkan sahabat saya Shah Alam. Dia kebanyakannya kawan-kawan dia jenis pandang barat sebab dia duduk dalam pembangkang. Kalau dia berfikiran panjang, dia duduk dalam kerajaan. Dia tak dengar betul-betul. Saya tak kata Shah Alam bodoh. Shah Alam terkenal lah seorang yang bijak, seorang yang pandai. Dalam PAS pun dia cukup hebat. Saya kata itu contoh kebodohan pengurusan ekonomi. Nah, dengarlah betul-betul. Jangan cepat nak melenting, marah je Shah Alam, ya. Saya kata maksud kebodohan pengurusan ekonomi ini, bila kita tengok satu angka, kita jangan banding direct. Dulu minyak hanya bersubsidi hanya 500 juta. Sekarang minyak dah naik daripada harga 100, maka tidak begitu. Yang kita bincang dalam konteks sekarang, subsidi yang dulunya 500 juta sudah naik kepada 40 bilion. Apakah kita sebagai kerajaan bertanggungjawab nak kekalkan dengan situasi itu, sedangkan ada option untuk memperbaikinya? Dan yang kita nak perbaiki itu pula, kita tidak anti subsidi. Subsidi ini benda yang Kerajaan Barisan Nasional perkenalkan. It will be that, insyaAllah. Kerana kita menerima hakikat untuk nak menjaga kepentingan rakyat terbanyak, elemen campur tangan kerajaan, bantuan kerajaan bagi pada golongan yang kurang bernasib baik adalah satu kemestian dalam struktur ekonomi kita dan dalam dasar ekonomi kita.